Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ni kita akan sambung semula ziarah kita ke Kuala Kansar. Jadi pagi ni kita akan pergi ke makam-makam Masjid Ubudiyah, makam Datuk Seri Lili, Istana Kenangan dan tempat-tempat yang lain lagi. Jadi sebelum tu kita akan sarapan pagi dulu di Hotel Flemington. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi idah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyana Rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya. Baik, Kuala Kansar ni dia atas tu Bukit Candan. Bukit Candan ni kawasan istana. Kalau kita di kawasan istana tu tak boleh ada horn, kemudian tak boleh ada tumpah darah, tak boleh. Kalau tumpah darah, hukum dia tumpah darah juga dekat situ. Jadi tak boleh. Kawasan istana lah, kawasan suci. Mistiklah sikit dekat situ. Baik. Jadi dia dibina berdasarkan air mudik Kuala pergi ke Kuala. Dia itulah. Dan dia punya kiraan berdasarkan kepada berdasarkan kiraan sungai nak sampai ke mudik Kuala tu ialah 99 batu, kurang satu nak dapatkan 100 batu. Jadi kurang asal nama dia, asal dia Kuala kurang bila disebut lalu Kuala Kansar, sebenarnya Kuala kurang dalam ziarah ni adalah berpandukan kepada hadis Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Sebelum ni aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, sekarang pergilah ziarah. Bahawa di sana ada illah. Larangan Nabi tu bukannya larangan yang memang qat'i putus tak boleh larang, tak boleh pergi, tetapi ada illah. Illah dia ialah apabila masyarakat pada waktu itu tauhid dia belum kuat, permintaan dia kepada kubur, kepada orang yang dah mati. Tapi kita hari ini permintaan kita dah tauhid kuat, kita kuat, iaitu kita sudah yakin bahawa Allah tu adalah yang mengabulkan segala permintaan kita, bukan kubur. Jadi kita ni dah tak ada minta dengan kubur dah, kita dah kuat. Jadi Rasulullah kata pergilah ziarah. Kerana apa? Kerana ziarah itu boleh menguatkan hati kita, mendekatkan dengan kematian dan menyebabkan kita bersedia untuk mati. Selain daripada itu, ziarah tersebut ialah untuk kita mengambil aura ataupun kita mengambil faedah daripada kerja-kerja baik orang yang kita ziarah kubur tersebut. Kita ingat mereka yang seperti mana dalam Quran kata allazina sabaquna bil iman, mereka yang telah mendahului kita dengan iman. Mereka telah pergi ni kerana mereka telah berjaya, maka kita ziarah. Sementara kita hidup ni belum tentu lagi kita mati seperti mana keadaan mereka. Makam yang kita ziarah ni ialah seorang anak raja, iaitu anak kepada Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Jadi sebelahnya ayahnya. Jadi ini adalah Sultan Raja Ashman. Raja Ashman ni ialah raja kecil sulung Perak. Raja kecil, dia dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi raja kecil, raja tengah dan sebagainya, dia jaga beberapa daerah. Raja kecil sulung Perak ni salah satu jawatan lah. Raja Azlan Shah ada 3 orang anak lelaki. Yang ini ialah raja, anak dia yang di tengah-tengah. Bukan yang kecil. Yang kecil ada lagi kan. Ini yang di tengah-tengah.
waktu beliau pergi belajar di UK kan, belajar di United Kingdom, dia pergi belajar, dia pergi solat Jumaat. Waktu tu solat Jumaat Syekh Nazim Al-Qubrusi dia bagi khutbah di situ. Waktu dia bagi khutbah tu dia tengok Syekh Raja Ashman. Dia kata budak ni bukan budak biasa. Dia panggil, dia kata awak mesti orang bukan biasa, dia kata bukan orang biasa, mesti awak ada orang darah orang besar-besar. Lepas tu dia kata betul, katanya. Jadi dia jatuh cinta, Raja Ashman jatuh cinta dengan Syekh Nazim pada waktu tu. Jadi dia pergi belajar dengan Syekh Nazim, sehinggalah dia menjadi seorang yang dilantik oleh Syekh Nazim Haqqani Al-Qubrusi sebagai syekh di belah Nusantara bagi tarekat Naqsyabandiyah Aliyah. Dialah orang, dia orangnya. Jadi dialah orang yang membawa tarekat tersebut di Malaysia ni dan menjaga di sebelah Nusantara ni lah, Indonesia, Brunei ke, dialah jadi orangnya. Baik. Anak orang kaya, anak orang besar, anak sultan, tetapi hidup dia tidak bermewah-mewahan seperti mana orang lain. Kerana apa? Kerana dia adalah orang yang dididik oleh seorang guru yang betul, yang tidak mencintai dunia. Bayangkan, dia hanya menaiki kereta klise. Pergi ke mana-mana dengan 2012. Ya, meninggalnya. Baru lagi. Jadi dia cuma pakai slipper je. Pergi mana-mana pakai slipper Jepun. Kalau pergi majlis zikir tu, dibawa orang naik kereta klise dia pergi ke mana-mana. Zuhud, sangat zuhud. Saya ada kisah dengan Syekh Raja Ashman. Waktu tu saya belajar di Perak lah. Saya belajar di Jordan. Dia isteri dia orang Morocco. Orang Arab. Kan, cantik orang je kan. Desain rumah dia macam Morocco, sebiji dia buat. Kan. Macam Zawiyah. Tak, di Kuala Lumpur. Rumah dia di Kuala Lumpur. Dia belajar kehakiman, dia belajar peguam. Dia ada syarikat peguam. Besarlah. Baik, jadi waktu saya belajar di Jordan dulu, dia ni kena ikut. Dia kan raja ni pegang institusi agama bawah agama Islam Perak kan. Maib kan. Jadi anak-anak raja, semua raja-raja bila berkaitan dengan Majlis Agama Islam Perak, maka dia kena pergi. Jadi dia diarahkan untuk mewakili ayah dia pergi bertemu dengan pelajar-pelajar yang belajar di Jordan, bahagian agama lah, yang dapat beasiswa, dapat zakat Perak pada waktu. Jadi saya pergilah sebab saya pun orang Perak. Jadi saya pergilah kan. Jadi saya pergi lambat. Saya seorang-seorangnya di universiti saya orang Perak. Dekat universiti saya itulah. Yang lain ada orang Perak lain tapi dah pergi awal. Saya pergi lambat. Jadi bila saya pergi lambat, saya sampai lambat. Bila saya sampai lambat, masuk ke hotel Quds pada waktu tu. Saya naiklah kan, naik lift tu, dia tingkat atas dia punya perjumpaan. Saya naik. Sekali tiba-tiba ada seorang berjanggut tebal panjang kan, pakai songkok, pakai kot apa semua, dia masuk. Saya ingat itu orang Jabatan Agama kan. Saya pun berbual dalam tu kan, mesralah dia. Assalamualaikum tuan, kata. Bila tuan sampai? Kita saya ingat dia orang Jabatan Agama lah. Dia pun cakap lah, saya sampai. Bahasa saya gini-gini je, biasa je, cakap berbual, dah pergi sana ke, dah pergi situ ke kan, katanya. Tak apa semua, belum lagi katanya kan. Bila dah sampai tu, dia pun keluar. Saya ikut belakang buntut dia. Bila masuk dalam dewan, tiba semua orang bangun. Diucapkan selamat datang ketibaan Raja Kecil, Raja Sulong Tengah, Raja Kecil Sulong Perak. Saya pun tergamam. Alamak, salah masuk saya ni katanya. Rupanya Syekh Raja Ashman. Itulah dia, orang yang sangat janggut dia panjang. Inilah orangnya. Inilah dia. Bila meninggal dunia, bila dia wafat saja baru tahu. Rupanya dia telah menginfakkan sebanyak 3 juta ringgit kepada kepada jemaah tarekat, sebanyak 3 juta untuk dibuat dakwah Islam. Bila dia meninggal, orang tu cari nak uruskan dia punya yang dia keluarkan sebanyak 3 juta tu. Duit emas, bukannya duit emas.
Bila dia meninggal, orang tu cari baru tahu rupanya dia telah sedekahkan sebanyak 3 juta ringgit. Gitulah. Inilah Syekh Raja Ashman, anak raja, yang menyebabkan berubah istana. Istana berubah. Hadrah ada dalam istana, zikir ada dalam istana, maulid ada dalam istana, sehingga kan semua orang-orang istana Perak mengikuti tarekat Naqsyabandiyah. Tu nampak tu, tengah tu, khatam tu. Tarekat Naqsyabandiyah. Yang bulat tu, itu namanya khatam tarekat Naqsyabandiyah. Saya punya lain. Dia punya lain. Jadi oleh sebab tu khatam. Jadi oleh sebab tu dia menyebabkan semua raja-raja bertarekat, sehingga kan Raja Ajalan Shah mengisytiharkan tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah, tarekat di Raja Perak. Tarekat Naqsyabandiyah ini telah diharamkan oleh JAKIM pada tahun lepas. Kecoh, rupa-rupanya JAKIM sudah pun tarik bahawa tarekat Naqsyabandiyah tidak haram lagi. Disebabkan oleh siapa? Raja Ajalan Shah. Raja Ajalan Shah lah yang bersungguh-sungguh. Ya. Dia yang mengubah Raja Ajalan Shah. Ya, bapa, abang kepada Raja Nazrin Shah, abang kepada Raja Ashman. Raja tu Raja Nazrin. Raja Nazrin, Sultan Nazrin nombor 1. Dia nombor 2. Itu dia. Jadi itulah dia. Pasal dia cukup. Dia tu pasal dia mastur. Dia sembunyikan diri dia. Dia tak nak. Dia sangat-sangat tak nak. Boleh cari dalam Google, boleh buka Raja Ashman. Nanti keluarlah gambar dia. Raja Ashman. Ashman. Campak tempat dia baik. Campak tempat orang lain pun baik. Dia tidak boleh melihat kemungkaran, kezaliman, contohnya lanun-lanun menyerang. Dia tak boleh lihat di depan mata. Jadi orang baik ni, kalau dia ada di bumi pun, dia tetap juga dimuliakan oleh Allah sampailah di akhirat. Dengan penulis kitab I'anatul Talibin, atuk kepada tuan guru saya, Syekh Muhammad Alawi, Mufti Syafi'iyah di Mekah pada waktu tu. Jadi penulis kitab fiqh yang utama Syafi'i ada dua. Satu I'anatul Talibin dan satu lagi ialah Tarsyihul Mustafidin. Tarsyihul Mustafidin meluruskan masalah fiqh yang ada dalam kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Datuk tuan guru saya, iaitu Said Alawi Asgaf. Jadi Syekh Ahmad Khatib bin Kabawi belajar dengan Said Alawi Asgaf, bukannya belajar daripada I'anatul Talibin. Jadi ada polemik di antara Syekh Ahmad Khatib dengan kitab I'anatul Talibin. Jadi oleh sebab tu Tahir Jalaluddin waktu dia pergi ke Mekah, dia belajar dengan Syekh Ahmad Khatib, iaitu pakcik beliau yang menjadi mufti Syafi'i bagi masyarakat Melayu pada waktu itu. Orang Melayu yang menjadi khatib di tanah suci Mekah, iaitu Ahmad Khatib. Baik, menjaya. Dia nak tengok dia. Ini istana, ini galeri Sultan Azlan Shah. Dulu ada di istana yang sepatutnya kita pergi masuk, tapi tak dapat masuk lah tengah renovasi. Ini jalan keluar daripada Bukit Candan. Bukit Candan. Baik. Jadi Syekh Ahmad Khatib dia balik ke Sumatera dan akhirnya berhijrah ke tanah Melayu. Pada waktu tu Syekh Ahmad Khatib ada masalah dengan istiadat orang Melayu, orang Minangkabau, iaitu banyak hak diberi kepada orang perempuan. Maka dia tak setuju, pergi Mekah, balik Mekah, singgah di sini. Memang orang dulu kalau Indonesia, kalau pergi itu sama ada di Pulau Pinang, kalau balik akan singgah di Perak. Sama dengan atuk saya. Atuk saya lari daripada Belanda, pergi ke Mekah, duduk lama di Mekah, betul balik singgah Perak, kahwin dengan orang Perak. Dapatlah atuk moyang saya, dapat atuk saya, akhir dapatlah saya. Gitulah kan. Asalnya adalah orang Indonesia, lagi daripada perang
perang dengan Belanda, pergi ke Mekah, balik Mekah tu singgah di sini. Sama dengan Syekh Tahir Jalaluddin, singgah di sini, akhirnya dilantik menjadi mufti bagi kerajaan Perak pada waktu itu. Pada tahun 1124, Syekh Muhammad kali lagi pergi ke Mesir. Kali ini dia sambung belajar, pergi ke Mesir selama 4 tahun. Pada tahun 1128 dia patah balik ke sini. Tapi pada waktu itu Syekh Tahir Jalaluddin sudah pun berpaling kepada mazhab pembaharuan, iaitu kalau kita panggil hari ni Wahabi lah. Dia jadi bila duduk di Mesir, dia belajar dengan Syekh Muhammad Abduh, Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Maka dia jadi terikut dengan mazhab pembaharuan, maka terikutlah dengan mazhab Wahabi. Maka oleh sebab tu dia balik, dia bawa mazhab pembaharuan di negeri Perak ni lah. Tapi tidak boleh kita nafikan sumbangan dia dalam bidang falak. Dan wafat pada tahun 1156. Syekh Tahir Jalaluddin berkahwin sebanyak 5 kali. Cerai kahwin sebanyak 5 kali. Ada anak 5 kali lah. Begitulah. Jadi kita akan pergi ziarah Syekh Tahir Jalaluddin. Dia ulama, bukan wali. Dia adalah seorang ulama tapi bukan wali lah. Kalau kita jadi di hadapan kita ni, inilah dia Syekh Muhammad Tahir ni. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki. Yang ini adalah isteri beliau lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arwahi alihi wa Solat Jumaat hilang di tengah-tengah masjid. Sultan Muzaffar, Sultan Perak yang kedua, Sultan Muzaffar 2, Sultan Muzaffar 1 dan Sultan Muzaffar 2, iaitu pada tahun 1577. Kita kita jatuh, Melaka jatuh tahun 1511. 1577 Sultan Perak yang kedua raib di tengah-tengah masjid ketika solat Jumaat. Okey, kita akan pergi ke sana dan kita akan tengoklah. Itulah dia tak ada tahu. Memanglah lagi 1500 mana nak tahu. Tak tahu kat mana dah hilangnya dan sebagainya. Memang gaib. Orang dulu-dulu, raja dulu-dulu kan memang saya cerita dia ada kan. Saya takut ke mana perginya pun saya pun tak tahu. Baik. Tapi kita akan berhenti sekejap untuk ke kedai sayung. Kedai sayung lah untuk kita beli.
tengah hari ni waktu yang sukar lah, semua ngantuk kan. Itulah. Tapi kita berada di makam ni, kita teruskan lah. Baik, kita sebenarnya berada di makam Tok Temung. Tok Temung ni adalah pemerintah di Ulu Perak. Di pemerintah di Ulu Perak. Jadi Tok Temung ni dia sebenarnya seorang perempuan. Nama dia Puteri Badariah. Namanya Tok Temung, tapi dia seorang perempuan. Puteri Badariah. Jadi dia ni adalah yang menjaga Ulu Perak sebelum adanya kerajaan Perak. Ingat tak lagi bila saya cerita tentang pagi tadi, iaitu apabila Tun Suban dengan Nak Khader Kasim semalam lah saya ceritakan, iaitu Tok Suban dengan Nak Khader Kasim diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Tok Temung. Untuk mencari keturunan Sangsapurba, supaya negeri Perak ini diperintah oleh betul-betul leluhur daripada orang Melayu yang mana berasal daripada termasuk yang telah diludah oleh Rasulullah dalam mimpinya supaya dia masuk Islam. Jadi keturunan itu, maka carilah dia keturunan Raja Melaka. Apabila pada tahun 1511, itulah keturunan Melaka yang berasal daripada Temasek, iaitu keturunan Sangsapurba. Maka Tok Suban dengan Nak Khader Kasim, dia cerita dia panjang lah. Tok Suban tu siapa, Nak Khader Kasim tu siapa kan. Jadi kita tak nak ceritalah pasal tu kan. Kita nak cerita pasal Tok Temung. Jadi Tok Temung pun mengarahkan Tok Suban dengan Nak Khader Kasim untuk mencari keturunan Sangsapurba. Siapakah keturunan Sangsapurba? Iaitu Paramiswara. Jadi Paramiswara adalah orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka diludahkan dalam mulut tersebut, maka masuk Islam Paramiswara tersebut. Maka Paramiswara tukarkan nama Sultan Muzaffar. Kemudian bila diserang pada tahun Melaka diserang pada tahun 1511, maka pada waktu itu berundur. Sultan Mahmud pada waktu itu berundur dari sampai ke Yomping, sampailah akhirnya pindah ke Kampar. Maka Tok Suban dengan Nak Khader Kasim pun pergi mencari, sampailah ke Kampar di Riau sana tu. Jumpalah dengan keturunan Sultan Mahmud, yang iaitu ada 3 orang, Raja Ali, kemudian Tun Ali, kemudian Tun Muzaffar dengan Tun Ahmad. Tun Ahmad masih duduk di Riau lah, di Kampar, jadi Raja Kampar. Kemudian Tun Ali pergi ke Johor, dapat Tun Mutahir, dan akhirnya sampailah pada Sultan Mahmud mangkat di Julang. Kemudian sementara Raja Muzaffar pergilah ke Perak, dibawa oleh Tun Suban dengan Nak Khader Kasim. Bila sampai di sini, maka dilantiklah menjadi Sultan Perak yang pertama, Raja Muzaffar. Bukan Paramiswara. Ini dah cerita selepas Melaka telah jatuh dah. Paramiswara apa lagi tadi? Paramiswara tu membina Melaka, akhirnya jatuh pada tangan Portugis, melarikan diri sampailah ke Kampar. Sampai Kampar, keturunan pada Paramiswara iaitu Raja Mahmud Shah pada waktu tu lahir 3 orang anak, iaitu Tun Ali, Tun Muzaffar dan juga Tun Ahmad. Tun Ahmad paling kecil jadi raja di Kampar, sementara Tun Ali pergi ke Johor, Tun Muzaffar pergi ke Perak. Tun Ali sampailah keturunan dia Tun Mutahir, kemudian sampailah kepada Raja Mahmud, Sultan Mahmud mangkat di Julang. Bila wafat saja atau mangkat saja Sultan Mahmud, maka tak ada keturunan. Maka pada waktu itu keturunan Temenggung dan Bendahara mengambil alih. Namanya Tun Habab. Tun Habab menggunakan nama Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Kemudian Tun Habab tu Habib lah. Bermula daripada keturunan Temenggung memerintah pada waktu tu, sehinggalah dia ambil alih oleh keturunan Bugis yang sampai sekarang. Baik. Jadi sementara
Raja Muzaffar atau Sultan Muzaffar Shah pada waktu tu datang ke Perak. Apabila dia datang ke Perak, semua pembesar-pembesar Perak mengiktiraf Sultan Muzaffar sebagai sultan pemerintah bagi negeri Perak. Pada waktu itulah baru Perak digabungkan keseluruhan tadi, iaitu adanya Seleli daripada Daim Seleli pada waktu tu mula menyerahkan sedikit demi sedikit, bermula daripada Ulu Perak. Ulu Perak. Maka orang dulu-dulu bila dia nak mengiktiraf Sultan Muzaffar sebagai Sultan Perak pada waktu itu Perak belum besar lagi. Belum besar lagi, kecil saja. Jadi pada waktu itu Perak tak ada namanya Perak. Pada waktu itu ialah jajahan negeri, masih lagi negeri Melaka. Jadi Perak ni masih lagi negeri Melaka, sehingga digabungkan barulah wujudnya Perak. 1528 kan. 1528 pada waktu tu maka dipanggillah Sultan Muzaffar. Maka pembesar yang paling besar yang menjaga Ulu Perak ialah Tok Temung. Tok Temung yang suruh panggil, inilah dia. Maka Tok Temung ni lah yang telah pun mengisyaratkan bahawa Sultan Muzaffar ialah sultan yang betul-betul boleh kawal Perak. Maka diberilah satu batu geliga, namanya Mustika Embun. Maksud dia bukan orang sembarangan Tok Temung ni. Tok Temung dia bagi kepada Sultan Muzaffar sebagai bukti. Yang ni perempuan, Puteri Badariah Tok Temung. Bukan sebarang orang. Dia ni seorang perempuan yang anda dengar daripada mulut orang Perak sendiri. Ia adalah seorang wali perempuan. Lebih kurang gitulah. Dia seorang yang zuhud dan juga seorang yang kuat amat ibadah. Tok Temung ni. Jadi oleh sebab tu dia pun lantik. Dia orang yang faham agama. Oleh sebab tu bukan dia yang memerintah, dia suruh cari orang lelaki. Maka oleh sebab tu Sultan Muzaffar dilantik pada waktu menjadi sultan, menggantikan Tok Temung ni. Berilah Ulu Melaka pada sultan, jaga. Tapi pada waktu dilantik tu dia datang dengan Tok Suban. Dia datang dengan Tun Suban, pergi jumpa dengan Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah bagi pula barang lain kepada Tok Temung. Tapi Tok Temung tak nak ambil. Tok Temung kata, kau ambil ni Ulu Melaka, Ulu Perak ni semuanya, tapi dengan syarat. Syaratnya ialah engkau memerintah mudik ke Kuala sebelah kanan. Mudik ke Kuala sebelah kanan. Perasan tak Sungai Perak tadi yang kita daripada Bukit Candan tu, dia kan dia ngalir kan? Kalau kita ngalir kat tu kan sebelah kanan. Dia sebelah kanan. Kan? Jadi dia sebelah kanan. Sementara Tok Temung kata keturunan aku di sebelah kiri. Jadi oleh sebab tu sepanjang makam-makam sultan semua sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Perasan tak tadi ada di sungai dekat apa? Dekat Sultan Mansur Shah yang Sultan Mansur Shah, sultan yang kedua yang hilang tu. Kan nampak sungai kat tepi dia tu kan? Dia sebelah kanan. Nampak tak? Jadi semua makam-makam sultan tu di sebelah kanan. Keturunan Tok Temung makamnya di sebelah kiri. Macam itu. Itu perjanjian yang dibuat dengan Sultan Perak, Sultan Muzaffar Shah pada waktu tu. Kan? Itulah dia. Saya orang Perak, saya tak malu jadi orang Perak tau, sebab saya tahu sejarah Perak. Orang Johor kalau tanya belum tentu dia dapat jawab tu. Kan? Tu dia Tok Temung. Jadi oleh sebab tu sampai sekarang lah makamnya ni dijaga. Di Johor pun ada juga makam macam ni. Siapa pernah pergi makam 7 dekat Sayung? Namanya Sayung juga. Kat Medan Sayung tu ada makam 7. Kalau Ustaz tak bawa, kita tak pergi. Astagfirullahaladzim. Medan Sayung dia ada makam 7 kat situ. Ya, tu namanya Johor Lama kat situ ada makam 7. Makam Kesultanan Sultan Johor 7 makam di situ.
Jauh lama tu dekat sana. Dekat Sayung tu ada, dia kan ikut sungai kan. Dekat Sayung tu ada makam 7. Dekat Jarum nak Sayung. Bukan Felda, dalam sikit dekat sungai tu. Bangunan dia macam ni lah tempat dia. Tapi jadi apa tempat apa? Reban ayam. Reban ayam, kambing lah. Kambing. Tak jaga. Cuba tengok Tok Temung. Tengok orang Perak jaga. Inilah orang Johor dia tak jaga. Sayang sekali orang Johor pergi. Kalau pergi tengoklah, tarik kambing merata-rata. Mahmudiah je jaga kan. Mahmudiah aja. Sebabnya sultan punya keturunan situ, yang sultan yang lain tu tak ada kaitan dengan sultan yang sekarang. Jadi tak berapa nak jagalah kan. Begitu. Jadi yang sultan sekarang ni adalah keturunan sultan yang sekarang, pasal dia orang jaga. Sebab keturunan mereka kan. Yang lain tu bukan keturunan sultan Johor yang ada sekarang ni. Jadi oleh sebab tu dia tak berapa nak jagalah. Jadi oleh sebab tu di Johor pun juga ada bangunan yang seperti inilah. Dia orang jaga juga, dia orang buat juga kesultanan itu, tapi tidak berapa jagalah. Jadi belajar bahasa Arab, Qamus Al-Marbawi lah. Sebenarnya Qamus Al-Marbawi ni dikarang oleh 3 orang, bukan seorang. Iaitu Syekh Idris Marbawi, Syekh Tahir Jalaluddin yang kita pergi tadi tu, bersama dengan Syekh Taha Junid. 3 orang. Tetapi 2 orang lagi dah balik Malaysia pada waktu tu, dah balik tanah Melayu. Jadi tinggallah Syekh Idris Marbawi, maka dia menyiapkannya keseluruhannya seorang dirilah. Tu Qamus tersebut. Baik. Syekh Idris Marbawi ni lahir di Mekah. Cuma mak ayahnya orang Lubuk Merbau. Lahir di Mekah, di Masfallah. Jadi selepas kita dah penat ke sana ke sini, dah penat ziarah, jadi sekarang masanya untuk kita makan petang, yakni di laksa kembar. Menu spesial di sini adalah laksa sarang burung. Jom kita nikmatinya. Sekarang jam menunjukkan 9 malam. Petang tadi kami telah pulang ke hotel dalam jam 6 petang. Jadi malam ni kita akan makan malam di restoran Dina Seafood. Di sini disediakan pelbagai makanan, makanan laut seperti ikan goreng, udang, sotong goreng tepung dan banyak lagi. Jadi sampai di sini sahaja untuk video kita hari ini. Kita sambung semula pada hari esok, ziarah kita pada hari esok di Kampung Lenggong, Perak. Assalamualaikum semua.